Dan dia buat manusia dia tahu manusia ini banyak melakukan dosa dan maksiat, sehingga Nabi sendiri menyatakan biarkanlah manusia itu sentiasa beristighfar lebih 70 kali. Beristighfar sebanyak mungkin, 70 kali ke 100 kali ke, meskipun dalam keadaan dia beristighfar, baca istighfar, minta ampun kepada Allah, lepas tu dia terbuat lagi benda yang tak elok, maka selagi mana dia beristighfar dengan penuh sedar bahawasanya dia telah melakukan dosa dan maksiat, dan istighfarnya itu memang dia menyesal di atas perbuatan dia, maka Nabi kata selagi itulah Allah Ta'ala tetap akan menerima keampunan dan permohonan maaf daripadanya. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan ayat doa yang kita baca di dalam sembahyang Rabbighfirli tu, ya. Kita sembahyang tu satu doa dah. Sembahyang kita ni doa, ya. Kita sembahyang tu doa, ya. Tiba-tiba dalam doa tu, dalam sembahyang yang dikatakan doa itu, ada satu doa Allah Ta'ala suruh kita minta ampun kepada dia, ya. Ini satu peluang yang Allah Ta'ala bagi. Jangan sampai kita rasa tertekan jiwa. Mungkin kita ada buat salah silap dengan manusia ke ataupun dengan Allah Ta'ala. Jangan rasa tertekan dan jangan rasa tension, ya. Ingat Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala dah kata tadi, wahai Nabi Ibrahim, biarkan, kerana antara aku dengan hamba ni aku bagi satu peluang, iaitu untuk dia bertaubat. Kalaupun dia tidak bertaubat, dia terus menerus melakukan kejahatan, boleh jadi zuriatnya itu adalah zuriat yang baik. Tuan-tuan, dalam kes inilah kita melihat kepada apa yang berlaku kepada Wahsy yang saya ceritakan pada kemarin dulu, ya. Wahsy ini satu orang hamba, bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia disuruh bunuh, yang menyuruh bunuhnya itu siapa dia? Hindun. Hindun ini siapa dia? Iaitu isteri kepada Abu Sufyan. Tuan-tuan tahu siapa Abu Sufyan? Dia masuk Islam akhirnya bersama dengan Hindun sewaktu berlakunya Fathah Makkah. Dan Wahsy sendiri seperti yang saya beritahu, walaupun dia pembunuh Hamzah, pak saudara Nabi sendiri, panglima perang yang hebat di dalam Islam, tetapi akhir sekali masuk Islam. Hindun campur dengan Sufyan, dua-dua bertaubat masuk Islam. Dan tuan-tuan tahu siapakah anak kepada Hindun dan juga Abu Sufyan ini? Iaitulah anaknya, antaranya ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah penulis wahyu dan gubernur di Syam. Dan siapa pula yang dikatakan Sufyan dan juga Hindun ini, yang asalnya memang jahat, dia juga telah melahirkan satu orang anak perempuan yang bernama Ramlah. Akhirnya Ramlah ini telah dijadikan isteri oleh Nabi SAW dengan nama istimewanya Ummu Habibah. Jadi begitulah tuan-tuan lumrah alam, ya, bahawasanya orang yang jahat kadang-kala bila Allah Ta'ala terdetik di dalam hatinya hidayah, Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, maka dia menjadi lebih baik daripada yang sedia ada. Sebab itu cerita yang seperti ini kita kena ingat bahawasanya jangan kita memandang buruk kepada manusia selagi mana dia tak mati. Kadang-kala kita memandang manusia itu dengan pandangan yang penuh hina. Kerana apa dia? Dia tak sembahyang. Kerana apa dia? Kerana dia judi. Sedangkan kita yang menyedari tentang agama ini pun, yang kuat agama sendiri, yang kuat mari surah masjid, kita sendiri pun belum berkawan dengan dia dan tidak pernah bercerita pada dia tentang kebaikan Islam. Kita tidak pernah bercerita pada mereka. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang dikatakan pelacur, orang-orang yang miskin di Kuala Lumpur? Tuan-tuan tolong baca sekarang ini, sekarang 2-3 hari ini. Yang memberi makan kepada mereka ialah orang-orang yang tak bertudung, orang-orang yang gayanya memang tak nampak ahli syurga pun. Di mana orang-orang yang kata orang yang hebat, yang bagus? Orang surau mana? Dan ada juga sebahagiannya Cina, India tolong bagi makan kepada orang Islam yang berpuasa.
Sedangkan kita sendiri kadang-kadang membenci kepada orang-orang yang tidak bertudung, orang-orang yang tidak sembahyang, orang Cina yang dikatakan kafir, India yang dikatakan kafir, tapi mereka lebih mempunyai sifat rasa kasih dan sayang sesama manusia. Sebab itu tuan-tuan, selagi manusia belum mati, jangan kita pandang hina kepada mereka. Dan sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin membawa satu contoh yang juga satu cerita, di mana di zaman Bani Israel ini ada satu orang ahli ibadat yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia turun kepada satu tempat di perkampungan. Bila dia turun, dia terserempak dan terlihat kepada dia satu pondok kecil, yang mana di dalam pondok kecil itu ada satu orang perempuan yang cantik. Dan bila dia pergi bertanya, walaupun dia ahli ibadat, akhirnya dia tewas. Dan dia pergi bertanya, rupa-rupanya perempuan yang cantik itu ialah pelacur. Maka dia kalah pada masa itu. Lalu dia membuat temu janji dengan pelacur itu, dan akhir sekali keesokan harinya dia datang, dan pelacur itu dimintanya oleh pelacur itu bayaran lebih kurang 10 dinar. Maka bayarlah dia. Dan time dia nak bersenggama dengan perempuan pelacur itu, tiba-tiba dia pucat lesi dia. Maka dia kata, mohon maaf banyak-banyak, saya hari ini tak jadi nak bersama dengan awak. Maka perempuan pelacur itu kata, celaka engkau, inilah orang yang pertama yang hendak bersama dengan aku, dalam keadaan hampir nak bersama, tiba-tiba tak jadi. Maka dia tanya, apakah ini kali pertama engkau melakukan kerja ini? Ya. Lelaki yang kuat ibadah itu jawab, ya. Maka dia kata, di manakah tempat engkau duduk? Maka lelaki itu pun ceritalah tempat dia duduk. Maka tuan-tuan, akhir sekali lelaki itu bertempik apa semua, lari balik ke tempat dia, yang tempat dia beribadat kepada Allah Ta'ala bersama dengan anak murid dia. Tetapi tuan-tuan, satu kalimah yang telah menyebabkan perempuan itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia kata, seandainya kalaulah dia baru pertama kali nak buat maksiat pada Allah Ta'ala dah takut pada Allah, ini kan pula aku yang berkali-kali melakukan kerja zina ini, kenapa aku tidak takut kepada Allah Ta'ala, sedangkan Tuhan dia adalah Tuhan aku juga. Maka bermula daripada itulah perempuan itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan bila dia bertaubat nak jadi baik, maka dia teringat kepada alamat tempat yang diberikan oleh lelaki yang hendak berzina dengan dia itu. Maka dia cari. Akhir sekali berjumpalah tempat itu. Dan bila berjumpa, maka dia minta masuk nak bertemu dengan tuan guru, lelaki yang kuat ibadat tadi, kerana lelaki itu dikelilingi oleh pengawal. Maka pengawal pun report kepada guru, dia kata ada satu orang perempuan nak jumpa. Maka guru tu pun benarkan dia masuk. Bila tengok saja perempuan yang masuk itu adalah perempuan yang dia nak berzina pada masa itu, maka lelaki yang kuat ibadat itu pun terus pengsan dan mati. Pengsan dan mati. Sebab dia fikir perempuan itu mari nak ajak dia berzina. Mungkin begitu. Bila mati, perempuan tadi cakap dan tanya orang di keliling kelalang dengan satu persoalan, apakah ada orang yang sama dengan dia? Sebenarnya aku ingin menjadi manusia yang baik. Aku ingin bertaubat kepada Allah. Aku ingin berkahwin dengan dia asalnya, asalkan dia boleh bimbing aku menjadi manusia yang baik. Maka semuanya kata, adalah satu orang yang boleh sama dengan lelaki yang mati itu, iaitulah adik kepada si lelaki itu. Maka akhirnya perempuan itu berkahwin dengan adik lelaki tersebut. Hasil daripada perkahwinan itu diriwayatkan, akhirnya perempuan itu melahirkan 7 orang Nabi. Sebab itu tuan-tuan, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, boleh jadi orang tu jahat, tapi kalau dia bertaubat, dia hebat. Tetapi kalaupun dia tidak bertaubat, tetapi boleh jadi akhirnya dia akan melahirkan zuriat yang baik. Samalah juga dengan Abu Sufyan dan Hindun, yang telah pun melahirkan Muawiyah, yang kita tahu memang hebat, satu orang sahabat Nabi yang hebat. Begitu juga dengan isteri
Nabi SAW juga anak kepada Abu Sufyan yang bernama Ramlah, yang dipanggil sebagai Ummu Habibah. Saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.